Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illahi salihin wal khulafa'il 'amin, summa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa liyabaina wa ummatina ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الله المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan dan berhormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali kitab yang kita baca ini, ialah kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus. Kitab yang bicarakan tentang pendidikan hati ataupun pendidikan jiwa. Kitab ini dikarang karangan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan beliau memulakan kitab ini pada awal kitab ini membicarakan tentang sifat mahmudah yang paling utama dari selainnya, yaitu tentang taubat. Kita dah sebut atau kita telah bincangkan tentang pada peringkat awal untuk kita memahami tentang taubat ini. Beliau telah memulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan ditambah pula dengan firman Allah Taala yang lain untuk memastikan bahawa kita merasakan bahawa betapa penting perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menyeru kepada orang mukmin untuk kembali kepada Allah, dan Allah menetapkan sayang dan kasih dan rahmatnya kepada orang yang sentiasa bertaubat kepadanya dengan firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Dan disokong juga dengan sokong dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan dosa. Tapi untuk memberi kesedaran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, maka Nabi kata, "Inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah." Nabi yang kita tahu tidak ada dosa, sentiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah tidak kurang daripada 70 kali. Ini sebagai mukadimah ataupun permulaan kitab ini menunjukkan bahawa apabila kita bertaubat, hendaklah kita mengikut apa yang disarankan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang ini meng-highlightkan banyak perkara tentang syarat-syarat dan sebagainya dalam taubat, menunjukkan bahawa betapa pentingnya taubat dalam kehidupan kita.
Selain daripada kita melakukan amal soleh dalam kehidupan, taubat itu sebagai neraca timbangan bahawa sifat-sifat mahmudah ataupun amalan-amalan baik yang kita lakukan ini, sejauh mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, maka dilihat kepada taubatnya. Sejauh mana ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh itulah Allah memandang akan segala nikmat yang ada diberikan kepada kita dalam melakukan ketaatan. Dan pada awal-awal pengetahuan kita, kita telah melakukan satu kesalahan, iaitu kita memandang bahawa taubat itu satu yang eksklusif apabila berlakunya kemaksiatan dan kesalahan yang kita buat. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Nabi SAW adalah taubat itu tidak menunggu kepada maksiat. Malahan dalam ketaatan juga kita kena kembali kepada Allah, malahan lebih. Maka pengarang ini dia menerangkan kepada kita bersungguh-sungguh supaya cara kita untuk bertaubat kepada Allah itu dengan cara yang betul, cara yang lebih mendalam, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan kebaikan kita dan menjauhi diri kita daripada kita menyangka bahawa kita ini dengan begitu mudah kita ini baik setelah melakukan ketaatan. Kita bimbang apa yang kita lakukan dalam ketaatan ini rupa-rupanya mengikut nafsu kita saja, tidak lebih daripada itu. Maka dengan adanya taubat ini, dia akan menyeimbangkan tentang kemahuan kita dengan kemahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dalam ilmu tauhid sifat 20. Allah itu sifat iradah, qudrah dan iradah. Bagaimana mungkin sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, qudrah dan iradah, sifat ma'ani. Yang 7 itu semuanya ada pada kita. Setiap dalam ibadat yang kita buat, kita rasakan 7 sifat itu ada pada diri kita. Sedangkan yang wajib, 7 sifat yang wajib itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi pinjam pada kita. Bila Allah bagi pinjam kepada kita, itu menunjukkan bahawa kurnia daripada Allah. Jadi kita tidak ada apa-apa yang lebih daripada amal ibadat yang kita buat, melainkan lebih itu datang daripada Allah. Maka sebab itu apabila kita memahami konsep itu, kita akan sentiasa kembali kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah dalam hal kehidupan kita. Apabila kita dapati dalam masa kita, dalam hidup kita, dalam umur kita, kita buat kesalahan, maka wajiblah bagi kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita melakukan ketaatan, kita juga kembali kepada Allah Ta'ala dengan kita syukur kepada Allah Ta'ala. Ia bukanlah datang daripada diri kita, kerana diri kita ini hamba yang banyak salah silapnya, banyak kecacatannya. Tidak ada yang lebih baik, melainkan baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara ini akan menyelamatkan kita daripada sifat mazmumah yang lain. Kerana kalau kita melihat kepada ketaatan, maka yang lebih taat pada perintah Allah, iblis lebih taat. Cuma dia gagal pada bab apabila menyuruh menyembah kepada Adam. Dari sudut amalan, iblis juga mengatasi kita. Dan kita tahu bahawa iblis itu tidak diangkat ilmunya oleh Allah setelah terhaka ia kepada Allah. Kalau sekiranya kita bezakan, kita imbalkan dengan
apa yang ada pada iblis, pada zahirnya kita dapati iblis lebih mendahului daripada kita. Tetapi dengan sifat taubat, kembali kepada Allah, merasa diri kita rendah, hina kita dengan kelebihan yang Allah bagi, itu bukan daripada diri kita, maka kita akan jadi daripada keturunan Adam. Adam itu buat salah, dia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga Nabi Adam itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin kepada anak cucu cicit. Maka perkara ini perlu kita hayat, kita perlu teliti sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, betapa kita ini tidak ada apa-apa, melainkan semua itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala, setiap apa yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Maka disambung dalam kitab ini, apabila memperbuat seorang daripada hamba Allah dosa dan maksiat, maka jatuh sertanya gelap pada hatinya. Dia seorang itu buat jahat, buat maksiat, akan ada titik hitam dalam hati kita. Misal maksiat itu seperti api dan gelap itu seperti asapnya. Seperti seorang yang menyalakan api dalam rumahnya 70 tahun lamanya. Orang dahulu masak guna dapur arang. Rumah kalau tak dibuka tingkap atau tidak dibuka pintunya, asap tu akan memenuhi rumah. Bayangkan 70 tahun lamanya, maka kita tahu betapa tebalnya asap hitam itu. Begitulah digambarkan kepada adakah tiada hitam rumah itu oleh asapnya. Seperti demikianlah memperbuat maksiat seorang jadi hitam hatinya, maka tiada bersih hatinya yang hitam itu. Dia nak gambarkan bahawa 70 tahun kita tidak bertaubat, kita biarkan dosa-dosa kita terus tanpa taubat. Begitulah gelap dan hitamnya hati kita, melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah hina dan gelap dan terhijab bersama-sama bagi memperbuat maksiat itu. Disebabkan dosa dah tadi, kita jadi hina di hadapan Allah Ta'ala. Gelap hati kita, hati kita terhijab dengan bermacam-macam kebaikan disebabkan oleh maksiat kita buat. Mana kesan daripada maksiat itu, hidayah susah dapat, hati gelap, terhijab dengan kebaikan. Yang baik nampaknya buruk, yang buruk itu nampak baik. Maka apabila taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna syaratnya, disebut sempurna syaratnya. Sebelum ini kita belajar tentang taubat itu dengan 3 syarat. Ada yang kata 4 syarat, tapi belum cukup sempurna. Maka disebab itu disebutkan taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna syaratnya, nescaya hilang bekas dosa yang hitam pada hati itu. Kalau kita sempurnakan syaratnya, titik-titik hitam tadi akan hilang. Tapi kalau syarat itu tidak sempurna, maka titik itu kita rasa macam hilang, tapi masih ada. Sebab itu kita boleh berulang kembali melakukan kesalahan dan dosa tersebut. Malahan mungkin setelah berpuluh tahun kita bertaubat misalnya, ataupun berpuluh tahun kita tak buat maksiat tersebut, setelah berpuluh tahun masa berlalu, kita berbangga pula dengan dosa yang kita buat. Kemungkinan dia akan jadi begitu. Malahan dosa tadi pada awalnya tidak diampunkan, mungkin dosa tersebut kecil, tapi setelah tahun berlalu, dosa itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kerana terhijab hati dia, dia menganggap bahawa dosa itu hanyalah dosa kenangan-kenangan ataupun dosa-dosa zaman silam, zaman muda. Maka dia tertawa dengan terbahak-bahak, rasa bangga dengan dosa yang dia buat.
Maka ini titik hitam ini bukan hilang, malahan menambah. Tapi kita rasa seperti hilang. Oh, aku dah pergi umrah, aku dah pergi haji misalnya. Kita rasa dah hilang, tapi tidak rupanya. Sebab ada bangga kepada dosa-dosa silap. Dan tiada masa atas engkau tiada memperbuat taubat dan istighfar melainkan dengan sebab tiada mengikut engkau akan Nabi SAW. Dia letakkan syarat yang pertama. Jadi kalau kita belajar tentang taubatan nasuha, tadi Imam baca, tubu ilallahi taubatan nasuha asa yukaffir ankum sayyiatikum. Kita belajar bab taubat nasuha 3 atau 4 syarat. Tapi kitab ini, pengarang ini, dia kata syarat yang pertama sekali yang boleh menyempurnakan ketiga atau 4 yang kita belajar sebelum ini, lebih menyempurnakan dia lagi adalah pertama sekali ikut Nabi. Cara taubat kita mesti ikut Nabi. Bagaimana istighfarnya, bagaimana taubatnya. Jika mengikut engkau akan Nabi SAW, maknanya dia kata, kalau betul-betul kita ikut apa yang Nabi buat, nescaya segera taubat engkau. Kita akan cepat bertaubat, segera bertaubat. Yang ni satu perkara yang kadang-kadang kita ambil mudah. Taubat ni bila kita buat salah misalnya, dalam buat taat dia juga. Yang paling kita nampak dalam bab maksiat. Bila kita buat maksiat, untuk segera bertaubat ini, biasa kita menanggung. Lebih-lebih lagi dosa kecil. Kita menganggap dosa kecil, lagilah kita taubat nantilah. Maka dia kata, sempurna syarat taubat tadi ialah ikut Nabi. Dengan ikut Nabi, kita akan Allah bagi hidayah kepada kita, kita mudah nak segera bertaubat. Itu jalan cara dia, teknik dia. Kalau kita ni susah nak bertaubat, itu satu hal. Kalau kita ni ada nak bertaubat tapi tak bersegera dalam bertaubat, maka kita kena ikut jalan, ikut sunnah Nabi. Nanti dia akan terangkan. Mungkin ada yang tanya macam mana. Dia bagi dulu kenyataan bahawa sekiranya kita ikut Nabi SAW, Allah akan lempah kepada kita bersegera untuk taubat. Bersegera untuk taubat ini adalah golongan muqarrabun ataupun golongan ashabul maimanah, golongan yang pernah kita sebutkan sebelum ini, golongan yang kedua dalam peringkat taubat setelah Nabi dan Rasul, iaitu golongan munibun, hamba yang munibun, inabatan, munibun. Ini golongannya, yang mana mereka ini, sifat mereka ini, orang mukmin ini, yang muqarrabun ini, sifat dia apa? Bila buat salah, segera taubat. Nampak mudah, tapi susah. Kenapa mereka boleh bersegera? Mereka itu apabila mereka bertaubat, apabila mereka istighfar itu mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Nescaya segera taubat engkau daripada dosa dan maksiat itu, dan lagi pula tiada dapat engkau mulia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan mengikut engkau akan Nabi SAW. Dia kata, dengan taubat segera tadi kita dapat kemuliaan. Tadi kita sebutkan, apabila orang yang buat dosa maksiat, dia menjadi hina, gelap hati dia, terhijab hatinya. Tapi bagi seorang yang
melakukan maksiat, apabila dia menyegerakan kembali kepada Allah Ta'ala, Allah muliakan dia pula. Macam mana orang buat dosa, Allah mulia dia. Orang buat dosa patut hina, tapi kenapa Allah muliakan orang yang buat dosa ini? Berdasarkan dalil yang kita sebut di awal tadi, innallaha yuhibbut tawwabin. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kehidupan hamba Allah ini, dia memang berdosa, dia buat dosa, tapi menjadikan kelaziman dalam hidupnya buat dosa, segera taubat. Alam dia macam tu. Dia dah buat satu set dah, buat dosa tak tangguh, segera bertaubat kepada Allah, istighfar dia kepada Allah. Orang macam ni buat dosa dapat mulia. Bahasa mudah itulah. Kenapa mulianya dapat? Kerana dia segera kembali pada Allah, dan Allah pula sayang pada dia. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Ta'ala itu sayang kepada orang yang dalam hidup dia dia dah bersedia, bila aku buat salah, aku nak kembali pada Allah. Yang ni susah tuan-tuan, sangat susah sebenarnya. Nak letak dalam kehidupan kita, kita ini bersedia betul menghadapi bila kita buat salah, kembali pada Allah. Orang kata sedia payung sebelum hujan. Ramai je orang tak sediakan payung dalam kereta. Sekarang musim hujan, ramai saja tahu bahawa hujan, tapi payung tak ada. Dibukanya payung, payungnya dah bocor. Payungnya entah ke mana. Ada tak payung? Ada. Kat mana? Kat belakang. Buka-buka tak ada. Padahal tahu musim hujan. Begitulah dalam kita buat maksiat. Kita ni tahu bahawa diri kita ini berpeluang besar untuk melakukan maksiat. Kita rasa-rasa, oh aku dah bersedia, tapi tidak. Apatah lagi nak bersegera. Maka sebab itu orang yang bersegera ini adalah orang yang mengikut Nabi SAW, dan dia mendapat kemuliaan. Bukan kemuliaan pada sebab maksiat itu, tidak. Kemuliaan itu kerana bersedianya dia merasa bahawa dia itu hamba Allah. Setiap apa yang dia buat itu mesti kembali kepada Allah, dalam maksiatnya, dalam ketaatan. Orang macam ni, orang yang sentiasa bersedia, bersiap siaga dalam menjadi hamba Allah. Kalau askar polis itu bersiap siaga untuk mempertahankan musuh di mana saja, dia kena bersiap siaga. Kita sebagai hamba Allah bersiap siaga sekiranya kita buat salah dan silap. Ini jarang kita buat. Sebab itu diajar dalam kitab ini secara mendalam bagaimana kita nak bertaubat kepada Allah. Yang kita tahu bertaubat pada Allah, istighfar, ingat dosa, tinggalkan, habis. Belum sempurna. Kerana banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu kita tengok, supaya kita ini, kita bersungguh dalam bab taubat ini. Bukan kerana apa tuan-tuan? Sebab kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita ni dah buat amal, kita dah buat amal soleh, kita dah buat ketaatan. Orang munafik juga buat ketaatan, tuan. Orang munafik juga semayang, ngaji, puasa, bayar zakat, pergi haji, pergi umrah. Orang munafik buat benda yang sama. Jadi apabila adanya sifat taubat dalam jiwa kita yang diletakkan oleh para ulama dalam bidang jiwa ini, mereka meletakkan taubat itu nombor satu. Sebelum kita mendapatkan sifat mahmudah yang lain, taubat itu dah menjadikan keutamaan daripada segala-gala amal baik yang kita buat. Segala tidak tanduk kita yang baik buat, taubat dulu. Selesai taubat, insya-Allah kebaikan itu akan datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau taubat tidak ada dalam kehidupan kita, bahaya tuan-tuan. Peluang untuk kita jadi munafik, peluang kita jadi orang yang muflis di akhirat esok cerah. Sebab itu orang taubat ni dia akan jadi Nabi Adam. Seperti Nabi Adam, bila bertaubat Allah ampunkan.
Tapi kalau dia tidak ada taubat, dia jadi macam iblis. Sudahnya Allah murka sampai bila-bila. Kita pilih mana kita nak. Maka sebab itu taubat itu sangat penting. Syahdan bermula mengikut Nabi SAW atas dua bahagian. Yang pertama mengikut jaliyah, dan yang kedua khafiyah. Tadi kita sebut tentang syarat sempurna ikut Nabi, segera bertaubat. Bila ikut Nabi, kesannya dapat segera, dan kesegeraan itu salah satu daripada sifat Nabi. Berdasarkan hadis tadi, inni la yughanu ala qalbi. Nabi rasa macam leka, tapi Nabi ni tak pernah leka. Nabi ni tidur pun ingat Allah. Inna aynani tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kau tengok mata aku tutup, tidur, tapi hatiku tak pernah tidur daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam begitu pun Nabi SAW istighfar 70 kali. Kita satu hari 70 kali belum tentu. Menunjukkan jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amal ibadat lain kita buat. Bab istighfar, istighfar, maksiat barulah kita istighfar. Habis itu, habis. Kita kata takkan Allah tak terima kita punya amal ibadat. Apa pula takkan? Berapa banyak Allah Ta'ala kata di akhirat esok orang muflis. Yang muflis itu di dunia dirasakan dia kaya. Kerana apa? Banyak ibadat, bukan kerana banyak maksiat. Orang muflis ni sebab dia rasa di dunia banyak ibadat, di akhirat tak ada apa-apa. Puncanya tuan-tuan, taubat. Taubat ni kalau kita ada tuan-tuan, selamat kita. Selamat semoga. Maka sebab itu kita pandang atau kita mengetahui tentang taubat ni perkara sangat penting. Sangat penting. Maka dia kata dua cara mengikut Nabi, yang secara jaliyah yakni zahir, khafiyah secara batin. Kita ni bila ikut sunnah Nabi, kita pilih-pilih, ataupun kita rasa kita dah ikut sunnah Nabi. Sebenarnya kita ikut sunnah Nabi, boleh kita tengoklah orang yang ikut sunnah Nabi ni. Tak payah tengok orang lah, kita sendirilah. Kebanyakan kita ikut sunnah Nabi ini pada zahir saja. Bila pada zahirnya tak seimbang, macam kita bawa kereta lah tuan-tuan, alignment kereta kita ni sebelah tak, ataupun angin tayar kita sebelah kiri tak, kurang, bawa kereta kita pun berlayang-layang. Dalam sunnah Nabi ni tuan-tuan, mesti zahir batin ikut. Kalau kita ikut hanya zahir, nanti dia akan jadi masalah. Sebab itu kalau kita tengok, orang kata apa? Dia ni pakaian cantik dah, elok dah, janggut comel dah, perangai, ibadat Masya Allah, amalan Masya Allah, tapi mulut, kenapa jadi gitu tuan-tuan? Sebab tidak ikut yang batin Nabi, beramal dengan sunnah Nabi hanya pada zahir. Maka timbul masalah akhlak. Kita berpakaian pakaian sunnah, cara kita luaran nampak sunnah, tapi bila bertemu dengan anak isteri, hilang segala sunnah. Sunnah dalaman ini, kita mengumpat, kita mencela orang, kita menghina orang. Ini mesti nak belah raya lagi lah. Macam mana kita nak jaga sunnah Nabi yang zahir, yang batin? Musim-musim sekarang, yang paling kita menakutkan, menghalalkan benda yang haram. Musim belah raya ni, oh tak apa, kita cakap pasal buruk pasal orang tu supaya orang tak undi dia. Boleh ke macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Nabi ajar pada kita tak boleh.
Macam mana caranya? Itu kena belajar bab itu. Yang betul itu boleh jadi mengumpat, yang salah itu menjadi fitnah. So kita nak cakap apa? Jangan cakap pasal orang. Saya yang salah. Sebab mengumpat dan fitnah ini tentang orang. So kita nak cakap, tak cakap pasal orang, nak cakap macam mana? Panjanglah ceritanya. Musim inilah saya paling tak tahulah, dalam akhir-akhir ni kalau ceramah di mana-mana ataupun tazkirah ke apa, saya akan bagi highlight tuan-tuan. Jangan sebab oleh pilihan raya kali ini pahala kita yang lepas-lepas ni habis semua, dimakan seperti makan ya'kulul hatab, kata Nabi. Jangan disebabkan mulut kita ini, amal ibadah yang kita buat punya susah ni habis tuan-tuan. Jangan disebabkan pilihan raya. Sebab itu musim pilihan raya ni syaitan paling suka sekali bertepuk tangan dia, pesta dia. Kenapa? Bertahun-tahun orang tu buat amal ibadat, masuk pilihan raya mulut tak dapat jaga, maka dia bercakap pasal orang. Bila bercakap pasal orang, memang dia tak selamat. Tak selamat dia. Sebab bila kita bercakap dengan orang, dosa kita dengan orang. Kalau dosa kita dengan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Tapi kalau kita buat dosa dengan orang, bila kita nak minta maaf? Kena orang tu dah mati, macam mana? Jadi panjang cerita tuan-tuan. Sebab itu kalau kita ada sifat taubat dalam jiwa kita, kita tak akan bercakap pasal orang. Sebab itu Nabi menyebutkan, sungguh beruntung orang yang tak sibuk dengan orang lain, sibuk dengan muhasabah dirinya. Orang ni sangat untung. Dan begitu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, orang yang paling selamat adalah orang yang menjaga lidahnya. Nabi pegang lidah. Bukan senang nak jaga lidah kita. Sekarang ni, dulu orang sebut lidah, sekarang ni bukan lidah lagi, jari jemari kita buat dosa. Macam mana tuan-tuan kita nak muhasabah jari jemari kita ni? Allah, secepat semudah. Cepat itu bangun pagi buka dah WhatsApp, grup politik. Bukan tak boleh politik tuan-tuan, ikut politik Nabi, zahirnya, batinnya. Jadi itulah tuan-tuan, kita risau bahawa bila mana kita tidak ada sifat taubat, kita akan terjerumus dalam kerugian yang amat sangat. Sebab kita nak buat ibadat bukan senang. Kita nak buat amal ibadat bukan senang. Tapi kalau ada orang taubat, Allah pelihara dia. Memang Allah pelihara. Sebab apa? Bila kita nak buat jahat ataupun kita nak buat maksiat, Allah ingatkan pada kita. Allah ingat pada kita. Allah ilhamkan pada kita, ini dosa ni, astagfirullahaladzim. Kenapa dah aku cakap macam tu? Kenapa aku sangka buruk ke orang? Ya betul dia buat salah, ya betul dia buat dosa. Itu kan dia dengan Allah. Dosa aku, maksiat aku ni belum tentu lagi Allah akan buat macam mana pada aku. Kalau orang yang ada taubat, dia akan fikir macam tu. Tapi kalau orang yang tidak ada taubat, kan dia buat salah terang kan. Ini ambil harta orang ni, berdosa dia, berdosa pada masa tu kita rasa diri kita lebih baik daripada dia. Bila rasa lebih baik daripada dia, tidak akan sifat itu sama dengan iblis. Sama tak tuan? Sama. Bila mana dia nampak Adam, dia kata Adam, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia rasa diri dia hebat daripada Adam tadi. Sama lah tadi. Orang yang rasa begitu tuan-tuan, dia tak akan jumpa jalan kembali kepada Allah. Nasibnya sama macam iblis. Pengakhirannya su'al khatimah. Itu tuan-tuan, dalam musim sekarang ni berpuasa lah kita. Puasa tuan-tuan. Macam mana hebat pun kita dalam politik, boleh. Politik ni bukan tak boleh, boleh. Sebagai ulama mewajibkan, memang wajib kita nak pilih pemimpin. Tapi kita tahu, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Apa yang halal kita boleh bercakap, apa yang haram jangan dia bercakap.
Dengar pun tak boleh. Bukan cakap, dengar pun tak boleh. Apatah lagi mengiyakan dalam grup-grup family, dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Jangan diiyakan. Wallahu a'lam. Aku berlepas tangan. Aku tak tahu. Serah pada Allah. Yang aku tahu orang ni baik, aku sokong dia. Aku pangkah dia. Kalau kau kata dia tak baik, itu tu pula kau dengan Allah. Aku tak tahu. Kan senang kita cakap macam tu. Oh tak, kita tambah betul. Aku pernah nampak ni. Buka ayat pula. Oh ya betul lah. Aku tahu. Aku pengalaman dengan dia dah 10 tahun. Dia ni tak boleh pakai. Dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Astagfirullahaladzim. Habis pahala kita tuan-tuan. Berjaga-jagalah kita dalam bab ini tuan-tuan. Maka dikatakan sunnah zahir dan sunnah batin. Maka jika hendak mengetahui engkau mengikut jaliyah sunnah zahir tadi, yakni yang seperti, yakni nyata seperti sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berperang sabilillah. Yang ni sunnah zahir. Pergi perang, sembahyang, zakat, haji. Ini sunnah zahir. Maknanya termasuk dengan sembahyang kita ni. Kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, zakat. Ini baru sunnah zahir tuan-tuan. Apatah lagi pakaian zahir. Dan yang lain daripada yang demikian itu dan mengikut khafiyah, yakni sunnah batin. Apa dia sunnah batin? Yakni tersembunyi, tak nampak, tersirat. Apa dia? Bahawa engkau ingat dalam sembahyang engkau akan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah batin. Maknanya kita kena bersungguh-sungguh ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang kita. Nampaknya macam biasa je. Ingat Allah dalam sembahyang. Saya ingat Allah dalam sembahyang lah. Tu saya baca tasbih, saya takbir, saya baca doa dalam sembahyang, itu kan ingat Allah. Bukan begitu tuan-tuan. Yang kita sebut baca Fatihah, baca tasbih, itu masih di mulut, masih zahir. Yang dimaksudkan tadi ingat kepada Allah itu hati kita, suasana dan keadaan ahwal hati kita ketika solat kita. Macam contoh subuh tadi. Tuan-tuan cuba ingat subuh tadi. Ingat Allah ke ingat tengah sembahyang tadi? Tuan-tuan tahu sendirilah masing-masing. Kalau kita tidak ingat kepada Allah sepanjang sembahyang tadi, itu menunjukkan kita tidak mengikut sunnah batin Nabi. Sunnah zahir kita buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Buatlah sembahyang sebagaimana aku sembahyang. Kita dah buat dah tadi. Sembahyang subuh 2 rakaat. Nabi buat subuh 2 rakaat. Nabi baca, Nabi itu, Nabi ini. Kita buat dah. Tapi Nabi ketika sembahyang subuh ingat pada Allah. Daripada mula takbir sampai bagi salam. Itu kita buat dah? Tak buat. Malahan kita rasa itu bukan sunnah. Ingat Allah. Tak ada pun saya belajar dulu. Rukun 13 mana ada ingat Allah? Rukun 13 adalah sunnah zahir, bukan sunnah batin. Yang ni ramai orang tertinggal. Ramai orang tertinggal. Sebab itu para ulama, khususnya para ulama tasawuf, dia mengajak kepada kita supaya ingat kepada Allah setiap masa. Sebenarnya bukan ulama tasawuf yang mengajak ingat Allah setiap masa. Allah yang suruh kita ingat pada Allah setiap masa. Dalam Quran, amalan ataupun perintah Allah Ta'ala yang paling banyak, tuan-tuan boleh buat kajian. Memang dah ada kajian pun. Perintah Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah mengingati Allah secara banyak. Zikran kathira, bukratan wa asila, Quduwi wal asal. Macam-macam istilah Allah bagi. Allah suruh kita, hamba Allah ini ingat kepada dia. Bukan hanya dalam sembahyang, luar sembahyang pun Allah suruh ingat pada dia. Tapi kita rasa zikir sunat je. Itu yang menyebabkan kita kurangnya kita meleset daripada menjadi orang yang baik. Kita rasa kita jadi orang baik, tapi baik pada zahir. Bila baik pada zahir, peluang kita untuk jadi munafik itu
mudah. Tapi kalau baik dalam ni tuan-tuan, insya-Allah luar itu akan jadi baik yang betul-betul sempurna. Rasulullah kan begitu. Tanda-tandanya macam mana? Bila mana kita ni buat baik, sebab benda tu dalam suasana yang okey, tak diuji, okey, buat baik. Contoh orang sedekah tuan-tuan, duit banyak, bolehlah sedekah. Cuba kalau duit tak ada, cuba kalau duit tak ada, memang tak sedekah lah kita. Oh rajinnya, ya Allah banyaknya sedekah 10,000, saya pun tak boleh sedekah 10,000. Cuba dia muflis, cuba dia hilang kerja dia, agak-agak dia boleh 10,000. Sebab apabila dia memandang kepada zahir, nescaya amalan tu mengikut nafsu zahirnya. Kita nak sedekah, kita tengok apa tuan-tuan, kita ingat, oh dalam dompet aku ada berapa, dalam akaun aku ada berapa, oh ni je lah. Masih zahir tuan, pandang zahirnya. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran tentang bab sedekah, Allah Ta'ala kata apa? Sedekah yang paling terbaik adalah sedekah perkara yang paling kamu sayangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqun bima tuhibbun. Allah kata Allah terima sedekah, syaratnya Allah terima sedekah kata apa yang kita bagi itu paling kita suka. Kita dah yang kita memang tak nak kita bagi orang, lebih-lebih bagi orang. Itu tandanya apa? Kita masih memandang kepada zahir. Sebab itu orang ikhlas ni tuan-tuan, sikit pun tak pandang pada zahir. Dia buat memang semata kerana Allah. Susah nak dapat orang macam ni. Sembahyang kita, tuan-tuan datang sembahyang subuh, tuan-tuan tanya masing-masing ni datang sembahyang subuh ni kerana sebab apa? Sebab masa lapang ke? Sebab dah biasa ke? Sebab apa? Dah biasa. Oh saya buat kerana Allah semata-mata. Kata Imam Ghazali, Imam Ghazali kata apa? Cuba cek lagi, cek lagi, betul ikhlas. Imam Ghazali suruh cek lagi, betul ke ikhlas tu? Rupanya tak, ikut nafsu juga. Ikut nafsu juga. Isteri suruh duduk je tepi masjid, kenalah pergi. Ataupun aku kan biasa dah pergi, bukan sebab biasa. Imam Ghazali itu sebut tu ialah kebanyakan orang yang buat taat mengikut hawa nafsu. Jangan-jangan kita, na'udzubillah min dzalik. Dan dia katakan lagi, ingat engkau akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sunnah batin. Dan jangan engkau ingat pekerjaan dunia yang lainnya dalam sembahyang. Itu sunnah Nabi secara batin. Nabi tak ingat dunia ketika sembahyang. Dan hendaklah engkau tadabbur ataupun tadbir pada ayat yang engkau baca. Ini biasa kita buat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat maksudnya segala puji bagi Allah. Tapi kebanyakan kita ingat, tapi kebanyakannya lupa. At least kalau ada ni okey dah, sekurang-kurang ada lah, tapi belum sempurna lagi. Dan sekalian bacaan di dalam sembahyang, bacaan dalam sembahyang itu kita tadabbur, bukan sekadar kita faham kepada maksud, tapi tadabbur dia. Contoh tuan-tuan, kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Terjemah kita biasa, Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Dengan nama Allah, Allah kata dengan nama dia, Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasih. Sampai tak kasih sayang Allah pada kita masa kita sebut Bismillahirrahmanirrahim? Sampai tak sayang Allah pada kita? Tuan-tuan, pada sebut Bismillah tu rasa tak Allah sayang kita? Tak rasa. Kebanyakan kita tak rasa pun Allah sayang kita. Sedangkan sayangnya Allah pada hamba-Nya itu, 'itu. 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 '
Wajib bagi Allah, sifat Allah sayang. Sepatutnya kita sebagai hamba Allah, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sayang tu kita dapat rasa. Sayang, kasih sayang kita kepada makhluk, kita makhluk kepada makhluk yang lain, itu tak ada, itu memang sifat kita pun. Tapi sayangnya Allah pada makhluk itu sejak azali. Kenapa kita tak rasa? Apa masalah kita? Itulah tuan-tuan. Maknanya kalau kita tadabbur dalam bismillah sahaja tuan-tuan, kita akan dapat sembahyang tadi adalah sembahyang yang khusyuk itu. Sebab ketika sembahyang itu Allah sedang menyayangi kita. Rasa atau tidak? Tak rasa. Tak rasa bukan sebab Allah tak sayang kita, tak rasa sebab dosa yang banyak pada hati kita, terhijab kita, gelap hati kita. Sebab kita memandang bahawa sembahyang ini sekadar sembahyang, sedangkan sembahyang ini kita menghadap Allah yang ketika mana Allah nak sayang kita, tapi kita tak rasa pun Allah nak sayang kita. Kita rasa itu satu bebanan, kita kata itu satu perkara yang kita buat rutin harian. Sebenarnya Nabi SAW bila sembahyang saja tuan-tuan, dia duduk di alam lain dah. Rasulullah duduk di alam lain. Alam apa? Alam musyahadah. Tuan-tuan belajar dalam ilmu tasawuf disebut alam musyahadah. Alam musyahadah ini alam ruh. Kita kalau sembahyang, zahir kita ni, kita rasa, sebab itu kita rasa penat. Tapi Rasulullah bila sembahyang tu alam ruh. Ruh tu maksud roh dalam roh Rasulullah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana alam roh dahulu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam beberapa hadis Nabi Rasul, tuan-tuan akan jumpa Rasulullah tengah sembahyang, tiba-tiba Rasulullah berjalan ke depan. Sahabat tengok, kenapa pula Rasulullah jalan ke depan? Habis tu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau buat tadi? Ketika aku sembahyang, Allah Ta'ala seperti membawa aku mengembara. Nabi sembahyang, membawa Nabi mengembara. Kita pun pelik, macam mana sembahyang mengembara? Ini dalam hadis tu tengok ada 2-3 peristiwa yang Rasulullah tengah sembahyang begitu. Seperti Nabi nak petik buah dalam syurga. Itu contoh, salah satu lah. Sebab itu Rasulullah bila panggil Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna ya Bilal, rehatkan kami Bilal dengan azan kamu supaya kami dapat sembahyang. Dengan sembahyang tadi kami rehat sungguh jiwa dan raga kami. Sebab kita tuan-tuan sembahyang kan penat, sebab kita zahir. Tapi bila kita sembahyang, pandang kasih sayang Allah tuan-tuan, khusyuk hati kita. Baru bismillah, belum alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan yang kita puji itu rabbil alamin, segala-galanya. Malik yaumiddin. Bila kita sebut Malik yaumiddin tuan-tuan, kita rasa hina sangat diri kita ni. Sebab Allah memiliki segala-galanya. Aku tak kaya, aku tak ada rumah, aku tak ada kereta, aku tak ada anak, aku tak ada isteri. Semua milik Allah. Aku tak ada, ya Allah. Tangan aku ni bukan aku punya. Semua ni bukan milik aku. Ya Allah, kau segala-galanya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hidup aku ini memang ibadah pada Engkau saja. Tapi selama ini banyak aku tidak ibadah pada Engkau, menjadikan Engkau nombor 2. Sibuk aku dengan kerja, sibuk aku dengan itu dan ini, sibuk aku dengan anak isteri, sibuk dengan cucu, sibuk dengan apa, aku lupa padamu ya Allah. Iyyaka na'budu. Kemudian kita sebut iyyaka nasta'in. Ya Allah, dunia ini tidak ada makhluk yang aku minta sepatutnya, melainkan hanya Engkau saja. Kenapa aku minta-minta dengan orang? Minta itu, minta ini, minta. Kenapa aku tidak dengan Engkau? Jadi bila kalau kita betul-betul tuan-tuan delivery sampai jiwa kita sayang Allah, puji Allah, ibadat pada Allah,
pergantungan kepada Allah. Dalam Fatihah itu cukuplah. Segala-galanya muat dalam itu. Inilah dikatakan mengikut sunnah khafiyah, sunnah batin Nabi SAW. Kalau kita buat tuan-tuan, setiap sembahyang kita, Masya Allah, Allah akan, dia yang paling unik ni tuan-tuan, bila kita dapat taubat, sentiasa taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah bukan senang tuan-tuan. Kita kena ingat Allah di luar sembahyang dulu. Kalau kita dah biasa buat di luar sembahyang, dia akan masuk dalam sembahyang kita ingat pada Allah. Bukan semudah itu. Kena ada latihannya, kena ada kesungguhannya, kena ada mujahadahnya. Bila kita dapat ingat kepada Allah tuan-tuan, jiwa kita ini, kita rasa dekat dengan Allah. Dekat itu bukan apa? Kita tak putus ingat kepada Allah. Sikit-sikit kita ingat pada Allah, sikit-sikit kita ingat pada Allah. Tengok pokok pun kita ingat pada Allah. Tengok kucing pun ingat pada Allah. Orang macam ni hatinya hidup. Kita tengok kereta, kereta je lah. Kita tengok orang aksiden je lah. Tak nampak. Tapi kalau orang nampak itu, nampak ini, dia akan ingat pada Allah. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Hidupnya disebutkan oleh Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah itu hatinya tenang, tenang setenang-tenang. Jadi sebab itu Nabi SAW itu orang yang sangat tenang. Sama ada dalam ujian, orang mencaci, orang mengkeji, orang buat Nabi, orang buat itu, Nabi relax saja. Sebab Nabi kembali kepada Allah tadi. Sebab itu dalam bab mengingati Allah ni bukan perkara yang mudah dan senang. Mesti kita usahakan dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab itu ulama tasawuf suruh kita ingat pada Allah, zikir. Masa saya di Mesir dulu belajar bab zikir, kita biasa belajar bab semayang, kita lupa bab zikir. Kan dalam firman Allah Ta'ala, dalam hadis Nabi, kita sebagaimana kita sebut tadi, kita bab semayang zahir kita belajar, tahsil solat kita hantar guru, kita hantar anak kita belajar bab rukun 13, ajar sungguh-sungguh, payah lagi. Tapi bab ingat Allah dalam semayang tak ada orang ajar, sebab katanya sunat. Jadi sebab itu nak ingat kepada Allah ni mesti ada caranya juga. Saya di Mesir dulu, saya jumpa dengan seorang ulama besar Azhar. Dia ajar tuan-tuan, antara amalannya ingat Allah. Hati ni dia kata seperti seman. Hati kita ni seman. Dia kata cuba bayangkan seman ni, kalau air curah dalamnya, penuh air dalam sepan itu, begitulah kalimah Allah dimasukkan dalam hati itu seperti air masuk serap dalam sepan. Maka kamu sebutlah Allah, Allah. Bila sebut nama Allah itu, rasakan bahawa kalimah Allah itu masuk dalam hati. Allah, Allah, Allah. Selama berapa dia kata? Kurang-kurang setengah jam satu hari. Kurang-kurang setengah jam satu hari. Sebab itu kadang-kadang kita zikir pada Allah, lidah kita ingat pada Allah, hati kita tak ingat pun. Dah tak ingat. Kita air ni tuan-tuan, kalau tuang air mesti dalam cawan baru boleh kita minum. Tapi kalau zikir kita tak diletak kat mana-mana, ke mana pergi zikir? Zikir itu mesti di hati. Bila di hati, bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, mesti kita, tempat kita simpan itu di hati, baru beri kesan pada hati kita. Tapi bila kita la ilaha illallah tak mana-mana, habis macam tu. Zikir itu diniatkan untuk sampai kepada hati kita. Sebab yang buruk itu siapa? Apa? Hati kita. Malahan akan diajar kepada kita, guru saya masa dulu di Mesir, dia ajar apa?
Bila kita sudah ajar zikir kita pada hati kita, sebab dalam hadis Nabi, Nabi kata, sekiranya hati kamu baik, baik seluruh anggotanya. Itu hadis sahih, tuan-tuan. Maka bila hati kita sudah ingat Allah, Allah, Allah gitu, begitu juga guru saya kata apa? Sampai satu masa, apabila kamu berzikir, kamu juga kena simpankan juga kalimah Allah pada seluruh anggota. Seluruh anggota. Merasakan bahawa seluruh anggota, darah, tulang, rambut, telinga, tangan, kaki, semua itu seolah-olah menyebut Allah, 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 Allah. Tuan-tuan, bila saya rujuk dalam kitab-kitab, memang ada rupanya. Kaedah itu ada. Seluruh anggota diingat pada Allah. Kuku kita, tangan kita, jari kita, anggota kita, seluruhnya ingat pada Allah. Apa dalil Quran, tuan-tuan? Dalil ada, tuan-tuan. Dalilnya Allah Ta'ala kata, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzi. Taqsha'ir, menggeletar seluruh tubuhnya. Julud, ulama tafsir kata julud ini adalah anggota. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, menggeletar seluruh anggotanya. Kerana apa? Takut kepada Allah. Thumma talinu juluduhum, ini dia dalil. Thumma talinu juluduhum, setelah ditakut kepada Allah. Sebab apa takut kepada Allah? Bila seluruh anggota tadi ingat kepada Allah, dia akan nampak kebesaran Allah, maka takut dia kepada Allah. Seluruh anggota. Thumma talinu juluduhum, kemudian hatinya menjadi tenang. Qulubuhum, thumma talinu juluduhum, kemudian anggotanya menjadi tenang. Kenapa jadi tenang? Kerana sifat Allah Ta'ala ada dulu. Pertama, apabila dia memandang kebesaran Allah Ta'ala, maka dia takut. Tetapi sifat Allah Ta'ala yang kedua, iaitu kesempurnaan Allah, rububiyah Allah Ta'ala, maka dia akan talin. Talin ini dia, talin inilah tenang, sifat tenang, tidak menggeletar lagi. Kenapa tenang? Kerana memandang Allah itu maha ampun, Allah itu maha lembut. Talinu juluduhum wa qulubuhum, hati mereka juga akan jadi begitu. Ayat dia, ila zikrillah. Sebab kenapa takut pada Allah? Sebab apa hati tadi menggeletar, anggota jadi menggeletar. Kenapa hati menjadi takut pada Allah? Kenapa hati menjadi tenang kepada Allah? Ila zikrillah, dengan sebab ingat kepada Allah. Itu menunjukkan ada zikir pada hati, ada zikir pada anggota. Anggota kita kena ingat pada Allah. Tidakkah Allah Ta'ala kata seluruh makhluk ini ingat kepada aku, melainkan hati-hati manusia? Dan kita ada dalil itu. Sebab itu zikir ini bukan hanya pada lidah. Kita sampaikan zikir kita ini kepada hati kita dan seluruh anggota kita ini, supaya hati kita ini, setiap anggota yang ingat kepada Allah, Allah gugurkan dosanya. Semua anggota. Sebab itu kita semayang duha. Semayang duha itu tujuannya mengampunkan seluruh anggota kita, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, minta maaf masa lebih. Jadi itulah, kan? Kita akan berhenti di situ, iaitu mengikut sunnah Nabi SAW dari sudut jaliyahnya dan sudut khafiyah. Mudah-mudahan kita dapat mengikut sunnah Nabi ini dengan kita sentiasa bersungguh untuk menjadikan diri kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengutamakan taubat dan istighfar dalam setiap hari dan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan kisah kita dan juga memuliakan kita untuk ingat kepadanya setiap masa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil